cerita tu kisah seram Seksyen 2 Shah Alam. Oh. Saya yang tulis. Okey. Lillahi ta'ala, saya yang tulis. Okey. Kisah tu saya tulis 50% betul. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Okey guys, malam ni kembali lagi guys korang dalam Malam Mistik di channel Anas Rahmat. Okey, aku nak ucapkan terima kasih pada korang yang sentiasa bersama-sama dengan aku. Pada kawan-kawan aku yang baru masuk dalam channel aku ni, aku pun nak ucapkan terima kasih juga kat korang kerana singgah kat dalam channel Anas Rahmat ni. Tanpa korang sebenarnya aku tak ada semangat juga nak buat cerita-cerita kan. Disebabkan korang lah yang rajin komen dalam aku punya YouTube channel, komen dalam aku punya Instagram kan. Aku rasa macam lagi setiap kali aku baca komen, setiap kali itulah aku lagi semangat nak bercerita. Sebelum aku mulakan cerita ni, aku minta jasa baik korang yang mana belum subscribe channel aku, tekan button subscribe, tekan loceng sekali kalau korang nak menerima notifikasi cerita aku dia akan datang. Tapi yang mana dah subscribe channel aku tu, aku ucapkan ratusan juta terima kasih guys. You are awesome. Okay, baru-baru ni masa aku tengah layan channel Malam Seram, channel Abang Casey, aku tertarik tau dengan seorang pemanggil ni yang nak buat pengakuan bahawa dia adalah penulis berkenaan cerita Rumah Sewa RM50 SS2 Shah Alam. Nanti aku letak link cerita Abang Casey ni dekat description aku ni, so korang boleh dengar sendirilah. Okay, tapi aku letak sikit lah supaya korang boleh dengar sekarang ni. Aku nak minta maaf kat Abang Casey. Abang Casey, saya minta maaf banyak-banyak. Saya pinjam sikit video Abang Casey ni untuk aku dengar sama-sama. Sikit je Abang Casey. Aku minta maaf aku terguna video kau sikit. Tapi video selebihnya nanti korang boleh tengok lah dekat description aku ni. Nama saya Cik Rin. Cik Rin. Cik Rin. Okay. Dan anda tadi saya dah ternampak anda punya WhatsApp yang lama Anda kata ada pengakuan Seksyen 2 Shah Alam. Pengakuan apa tu? Yes. Saya ni berdebur nak cakap dengan Casey. Saya punya lama kontak. Uish, takut. Minta maaf lah ya. Silakan kisah ni. Okey. Sekarang ni Casey, Casey nak dengar yang mana dulu? Yang pengakuan tu dulu? Boleh pengakuan dulu. Okey, macam gini. Tahun 2000, lebih kurang 2004 gitu, saya ada tulis satu cerita tau. Saya ada tulis satu cerita. Cerita tu kisah seram Seksyen 2 Shah Alam. Oh. Saya yang tulis. Lillahi ta'ala, saya yang tulis. Okey. Kisah tu saya tulis 50% betul. Okey. Untuk pengetahuan Casey, saya memang belajar kat UiTM. Okey. Lepas tu ini sebenarnya saya kena tulis berdebarnya cerita. Saya kena tulis satu cerita tau, sebab saya ambil course script writing. So saya kena tulis cerita, dan cerita tu based on saya punya true story. Tetapi saya gabungkan dengan cerita pakcik saya lah. Okey. So yang kes yang ada busuk tu, busuk. Kalau Casey pernah baca, dia ada kes yang busuk tu. Yang busuk tu sebenarnya dia memang berlaku, tapi bukan kat Seksyen 2. Dia berlaku dekat Mersing sebenarnya. Oh, dekat Mersing. Jadi ada cantumkan jadikan satu cerita lah. Yes, sebab saya ambil course script writing. So cerita tu saya dah tulis. Kawan saya ambil cerita tu, dia masukkan dekat blog. Saya tak tahulah pula cerita tu famous. Nama kawan-kawan dalam tu semua nama kawan saya. Okey. Semua dekat dalam tu semua nama kawan-kawan saya. Okey. Kemudian cerita tu dia masukkan dekat blog. Cerita tu famous. Saya cuma tahu dah
beberapa tahun kemudian baru saya tahu itu cerita saya. Kalau korang yang follow kisah misteri tanah air ni korang mesti pernah terbaca atau terdengar kawan-kawan YouTubers ke ataupun blog-blog ke yang ceritakan kisah ni. Ada yang tulis, ada yang cerita. Kisah ni memang agak viral lah pada masa dulu tu. Sebenarnya aku nak ulas sikit pasal pengakuan brother yang kata dia penulis cerita ni. Dia buat pengakuan yang cerita yang ditulis ni semuanya tak benar. Hanya 50% saja cerita yang ditulis ni betul. Pengakuan ni dibuat masa stream dekat channel Malam Seram kat channel Abang Casey lah. Sebelum aku nak ulas sikit pengakuan brother ni, aku nak ceritakan balik kisah cerita rumah sewa RM10 ni dari adaptasi brother ni untuk korang semua boleh recall balik cerita ni. Untuk yang mana dah lupa, yang mana tak ingat atau yang mana baru nak tahu pasal cerita ni, korang boleh dengar cerita aku ni. Ini cerita version aku lah, tapi aku tak ubah apa-apa storyline cerita ni. Kita teruskan dengan cerita ni dulu sebelum aku akan sambung apa ulasan aku pada brother ni. Cerita yang aku dapat ni daripada satu blog tahun 2014 lah. Okey, kat sini penulis ni cakap kisah ni berlaku pada 9 tahun lepas. Aku jumpa kat blog ni, dia tulis cerita ni berlaku pada 9 tahun lepas. Tapi blog ni ditulis pada tahun 2014. So kalau ikut kiraan aku, dalam tahun 2005 lah cerita ni berlaku. Kisah ni yang berlaku. Dalam tahun 2005 ni, brother ni dapat sambung belajar dekat UiTM Shah Alam. Perkara pertama yang dia kena fikirkan adalah tempat tinggal. Sebab dia tak dapat hostel. So dia dan kawan-kawan dia ni dapatlah sebuah rumah sewa berdekatan dengan kawasan Seksyen 2 Shah Alam, berhampiran dengan Wet World. Rumah ni rumah banglo 2 tingkat, 4 bilik. 3 bilik ada kat atas dan 1 bilik dekat bawah. Dekat atas ada bilik air, dekat bawah pun ada bilik air. Diorang ni semua berlapan. Ada 8 orang lah geng dia yang akan duduk serumah dalam rumah ni. Maknanya 2 orang bagi 1 bilik. Masa nak masuk rumah ni, diorang ni semua ada perasaan yang macam berbelah bagilah. Ada yang rasa best, ada rasa suka, ada rasa pelik, ada rasa rimas, dan takut lah. Semua perasaan ada lah, senang cakap. Okey, sebabnya yang pertama, tuan rumah ni hanya minta RM50 saja sebagai deposit. Dan sewa pertama tak perlu bayar apa-apa. Bulan kedua pula baru start bayar. So kiranya bulan pertama ni duduk free aja. Yang kedua pula, tuan rumah tak bagi diorang ni semua bawa barang banyak-banyak. Sebab nanti penat nak angkat balik, kata dia. Kata tuan rumah ni macam tu lah. Bunyinya macam tuan rumah ni dah tahulah yang diorang ni semua tak akan duduk lama kat rumah ni. Yang ketiga pula, pokok ara tepi rumah tu besar sangat. Sampai dahannya pula boleh masuk ke dalam tingkap bilik atas. Masa malam pertama, diorang tak dapat tidur sebab sibuk sangat tau, punggah dan kemas barang lah, sambil diorang layan DVD Korea. Gangguan ni bermula pada hari kedua. Siang hari je guys, bukan malam hari. Siang hari diorang ni dah dikacau pun. Member dia ni Azmi Dagu, merupakan orang yang pertama sekali kena masa tu. Masa tu baru lebih kurang pukul 10.30 pagi tau. Si Azmi ni bangun-bangun dia nak pergi buang air besar. So dia pergilah toilet belah bawah. Sebab toilet belah atas tu rosak masa tu. Tuan rumah pun ada janji juga nak repair toilet tu. Tapi dekat toilet bawah tu pula ada orang pula masa tu. Tunggu. Tak keluar orang dari dalam tandas ni. Jadi si Azmi ni pun memekik lah supaya suruh cepat sikit keluar lah. Sebab dah tak tahan kan. Akibat pekikkan si Azmi ni, habis satu rumah bangun lah pergi tengok apa hal yang berlaku, apa hal yang si Azmi ni terjerit-jerit ni kan. Yang peliknya, diorang berlapan ni semua ada masa tu. Kalau diorang yang berlapan ni semua ada, habis siapa pula yang duduk dalam tandas tu kan? Pintu toilet pula berkunci. Siap diorang ni dengar ada orang flash jamban lagi masa tu. Cuma dalam 8 sekawan ni, cuma Lan seorang je yang ada sikit berani lah. Dia pun pergi rentap pintu toilet tu sampai terbuka. Tapi tak ada orang pun. Tapi dari kesan yang ada dekat pintu tu memang dikunci dari dalam. Ini yang menjadikan diorang ni rasa macam pelik tau sebenarnya. So last si Azmi ni tak jadi buang air besar. Mungkin takut lah punya hal. Pada sebelah malamnya, diorang ni dikacau lagi teruk tau. Masa tu dia tengah nyenyak tidur tau. Tiba-tiba ada orang tarik kedua-dua belah kaki dia ni sampai dia jatuh dari katil. Kepala dia ni terhantuk dulu tau pada lantai tau. Apa lagi angin lah kan member ni kan. Tengah sedap tidur tiba-tiba kena tarik kan. Dia ingat member-member dia ni pedajal dia tau. Tapi bila dia bangun, tak ada orang pula.
Yang ada masa tu cuma Lan je yang tengah membuta kat atas katil, tengah tidur sedap nyenyak. Tapi dia tak rasa Lan yang buat benda ni, sebab confirm Lan ni tidur mati. Bila dia keluar bilik, dia dengar budak-budak ni tengah ketawa tau. Member dia ni lain-lain semua tengah ketawa kat bawah tau. Rupa-rupanya diorang ni tengah layan DVD dekat hall bawah. So dia pun ambil keputusan masuk balik bilik, sebab still blur-blur lagi masa tu. Tapi baru dia terperasan sebenarnya, masa dia tengah jenguk member dia dekat bawah tu, tengah tengok DVD tu, dia perasan Lan tu ada sama. Tapi bukan ke tadi dia nampak Lan tengah membuta atas katil dalam bilik? Betul tak? Sudah. Dengan perasaan berani-berani takut dia ni, dia tengok atas katil Lan ada bonjol-bonjol bawah selimut tau. Kiranya senang cakap macam ada orang lah dekat bawah selimut tu. Rupa-rupanya ada batu nisan tau yang dah retak. Terus automatik bilik yang dia duduk tu terus diselubungi bau hapak tau. Hapak dan hanyir yang amat sangat lah. Masa ni dia pun apa lagi lah kan, dah nampak benda macam tu. Tak tunggu lama, dia pun start lah langkah 1000 dia. Cabut. Dia rasa masa ni kaki dia tak jejak tanah tau, sebab dia punya lari laju sangat. Dia lari keluar bilik dia tu, dia pergi ke hall, sebab nak bagi tahu member-member dia lah kononnya apa yang berlaku ni. Tapi tak ada seorang pun member dia yang duduk dekat hall. Tadi bukan main ramai-ramai dekat hall tengok DVD, tapi kali ni dia turun dah tak ada orang dah dekat hall. Rupa-rupanya semua member-member dia ni dah duduk dekat luar rumah dah. Rupanya diorang ni semua kawan-kawan dia ni dah awal-awal lagi dah kena kacau dah. Yang haramnya tak ada seorang pun yang kejutkan dia. Meradang betul member ni babe. Okay, lepas member dia tenangkan dia ni, diorang ni pun decide lah nak buat apa sekarang ni. Sebab dah pukul 3 pagi tau masa tu. Nak minta tolong Tok Imam, rumah Tok Imam pun diorang tak tahu. Nak minta tolong jiran, kiri kanan rumah orang Cina. Lalas member dia ni seorang ni nama Saleh tau, ajak lepak restoran Hakim sampai pagi. Bunyinya ni macam senang je lah, lepak terus lah restoran Hakim. Tapi diorang ni semua masa diorang turun ke bawah keluar tu, diorang tak pakai baju tau. Diorang ni cuma pakai boxer dengan kain plekat je masa tu. Nak tak nak, suka atau tidak, terpaksalah juga diorang ni masuk balik rumah tu, sebab nak ambil seluar. Nak pakai seluar, nak ambil wallet dengan kunci motor. Oleh sebab bilik si Bob ni dengan Naim je yang ada dekat bawah, so diorang decide pinjam baju dengan seluar si Bob dengan Naim ni. Yang mana muat lah. Masing-masing ni dah takut tau sebenarnya nak naik kat tingkat atas. Masing-masing ni cuma pakat guna duit Naim dulu lah. Okay, nasib baik lah kunci motor diorang ni diorang sangkut dekat dinding je, bukan kat bilik masing-masing. Masa nak keluar daripada rumah tu, wak perasan tau, ada budak perempuan dekat pintu dapur tengah senyum tau. Senyum sambil lambai tangan tau pada dia tau. Yang dia pula boleh terperasan budak tu juga, sebab dia tengok muka wak masa tu dah kejung tau, pucat tau. Muka dia betul-betul pucat lesi tau masa tu. Terus sekali budak tu senyum, rasa macam nak terkencit tau dalam keluar tau. Kepala lutut dia ni menggigil-gigil sampai dekat restoran Hakimi. Punyalah dia punya terketar tu, menggigil tu badan dia tu kan. Sampai ke restoran masih ada rasa perasaan menggigil tu lagi. Okay, setibanya diorang ni semua dekat restoran Hakim, masing-masing pun buka lah cerita kan. Termasuklah dia ni sekali lah, maksud dia sekali ada cerita. Mula-mula Wak dulu cerita. Malam tu lebih kurang pukul 12 pagi lebih, Wak ni tengah sibuk download lagu tau. Tiba-tiba ada bunyi macam orang baling batu pada tingkap bilik dia tau. Okay, bila dia jenguk, dia nampak ada seorang perempuan duduk dekat atas pokok kayu ara tu tau. Pokok kayu ara yang sebelah rumah dia tu. Pakai baju putih ke kuning-kuningan warna dia, koyak-koyak, dan rambut dia panjang. Yang sadisnya, perempuan hodoh tu boleh senyum pula dekat Wak ni. So Wak ni apa lagi lah, tutup tingkap bilik, dia pun terus keluar pintu untuk pergi ke bilik dia lah, bilik si pencerita ni lah konon-kononnya. Tapi malangnya, lagi seekor hantu pula duduk depan pintu bilik dia. Tapi kali ni hantu budak. So dia ambil keputusan terjun dari tingkap bilik dia tu terus ke bawah. Akibat dia terjun tu, kaki dia terkehil. Nasib baik tak patah. Azmi Dagu punya cerita pula, yang dia ni nampak ada budak perempuan tau lambai tangan dekat dia tau. Dia confirm lah yang budak ni bukan manusia, sebab bila dia tengok kaki budak ni tak ada. Sisam pula cerita, dia nampak hantu tu pada siling rumah tau. Bila buka mata je, hantu tu betul-betul eye to eye. Eye to eye.
Betul-betul eye to eye dengan dia. So senang cerita malam tu masing-masing ni kena kacau lah. Ada yang jumpa budak, ada yang jumpa Pontianak, macam-macam lah yang diorang jumpa malam tu. Dan dia pula menjadi orang yang terakhir bercerita kejadian yang berlaku pada dia malam tu. Dia ceritalah yang dia ni kena tarik dua-dua kaki masa dia tidur sampai kepala dia terhentak pada lantai. Lepas tu dia cakap lah yang dia nampak diorang ni semua ni tengah layan DVD dekat hall. Tapi tiba-tiba masa dia tengah cakap tu, si Azmi ni menyampuk tau. Bila masa pula kita orang tengok DVD ni? Rupa-rupanya tak ada seorang pun yang tengok DVD. Persoalannya kat sini, kalau tak ada orang yang tengok DVD, Abang Mamat ni sebenarnya tadi yang dia nampak ramai-ramai tengok DVD tu siapa? Kaki dia yang dari tadi menggigil masa nak sampai restoran Hakim ni makin bertambah kuat menggigil tau. Bila dia memikirkan hal ni. Tengah sibuk-sibuk berborak ni, tiba-tiba dia terbau sesuatu benda yang kurang enak lah di bau. Member lain ni pun bau juga. Rupa-rupanya si Azmi ni terkencing dalam seluar. Terkencing sebab takut sangat punya hal sampai terkencing dalam seluar. Nasib baik lah malam tu tak ramai sangat orang kat restoran Hakim tu. Malu betul weh. Si Sam pula punyalah takut sampai slipper dia sebelah lain dah. Dari sibuk cerita-cerita seram, tiba-tiba jadi kelakar pula cerita malam tu. Tengah-tengah diorang ni sibuk ketawa, baru diorang perasan tau yang si Saleh dengan Naim ni tak ada dengan diorang masa tu tau. Yang ada cuma diorang berenam je. Dia, Azmi Dagu, Sam, Wak, Bob dengan Lan. Tapi si Saleh dengan Naim tak ada. Dalam ramai-ramai tu cuma Bob seorang je yang bawa handphone. So diorang ni semua try lah call Naim, tapi tak ada orang angkat. Try call Saleh pula, sama juga tak ada orang angkat. Si Lan ni pun ambil lah handphone Bob. Dia baca apa entah agaknya. Lepas tu dia suruh Bob call Naim lagi sekali. Bob call tau masa tu. Dia buka loudspeaker. Korang tahu apa jadi? Ada suara perempuan mengilai tau time tu. Gila-gila punya mengilai. Sampai meremang bulu roma diorang ni semua tau. Bukan diorang lah, aku cerita ni meremang-remang ni bulu roma aku. So diorang berenang ni pun terus terdiam tau masa tu. So lalas diorang ni sepakat tau nak tunggu sampai pagi esok baru balik rumah untuk cari Naim dengan Saleh. Lepas diorang ni dengar suara perempuan tu ngilai pada handphone tu, tak ada seorang pun di antara diorang yang bercakap lagi sampai subuh. Semua diam. Sampai betul-betul dekat depan rumah, dia tengok pintu rumah dengan pagar terbuka seluas-luasnya tau. Dalam hati dia, kalau pencuri masuk ni memang kaya raya dah. Sebab laptop, wallet dengan handphone semua kat dalam rumah tu dibiarkan macam tu je tau. Tak ada seorang pun yang berani masuk rumah tu dulu. Dia ingat lagi lah, adalah 20-30 minit diorang duduk kat depan rumah tu tercangak-cangak sebab tak berani masuk punya hal. Entah macam mana agaknya, dengan tiba-tiba handphone Bob ni berbunyi. Hati dia tak sedap tau masa handphone Bob ni berbunyi tau. Janganlah kata hantu tu yang telefon suruh masuk rumah. So Silan yang angkat. Sebenarnya dalam ramai-ramai ni, Silan ni yang paling berani. Tapi kadang-kadang dia penakut juga. Tapi dia lebih berani lah daripada yang lain-lain ni semua ni. Berbalik pada cerita tadi rupa-rupanya pihak hospital yang telefon. Katanya Naim ada di ward kecemasan Hospital Kelang, Kemalangan katanya. Pihak hospital cakap ada miss call datangnya daripada nombor handphone Bob tau. Sebab itulah pihak hospital telefon nombor Bob. Tapi pelik tau sebenarnya keadaan ni tau. Kenapa cakap pelik? Macam mana tiba-tiba Naim boleh Kemalangan pula? Masing-masing sebersalah tau jadinya tau. Bingung punya juga. Tak tahu sama ada nak melawan Naim ke hospital Kelang ke, atau cari Saleh yang hilang ni. Dia ni dengan Sam pula pergi hospital Kelang tengok keadaan Naim. Kalau memang Naim tenat sangat, dia akan bagi tahulah yang lain-lain ni suruh datang ke hospital. Yang lain pula cari Saleh keliling rumah. Takut-takut si Saleh ni kena sorok. So diorang ni semua hanya mampu bertawakal je lah masa tu. Masa dalam perjalanan ke hospital tu, dia pun tak tahu tau Sam pecut sampai berapa punya laju tau. Tapi hati dia ni masih lagi kuat tau mengatakan yang perkara ni tak habis lagi tau. Sampai hospital je, dia terus pergi cari Naim dulu. Sebab betul lah hati diorang ni bila tengok keadaan Naim yang tengah parah. Kaki dia teruk. Doktor kata kaki dia ni kena lenyek dengan kereta ataupun sesuatu lah. Kes langgar lari lah. Naluri dia ni kuat mengatakan bahawa umur Naim ni tak panjang tau. Sebab darah keluar membuak-buak tau. Si Sam ni pula tak sanggup tengok. Air mata dia berjurai-jurai keluar. Doktor pun cakap yang Naim ni dah nyawa-nyawa ikan je.
tak dapat nak tolong banyak dah. Dia ni pun duduklah kat tepi Naim. Masa Naim ni boleh bercakap lagi, tapi sangkut-sangkut percakapan dia tu. Si Naim ni minta maaf sebab dia rasa menyusahkan kawan-kawan dia. Berulang-ulang kali dia minta maaf. Tapi dia ni masih lagi tak dapat tangkap tau apa yang sebenarnya yang Naim ni maksudkan. Apa sebenarnya yang Naim ni cakap. Akhirnya Naim ni pun meninggal. Dia gagahkan hati dia untuk telefon kawan-kawan lain untuk beritahu kematian Naim ni. Dia tengok Sam terduduk tepi balkoni masa tu dengan mata merah. Banyak sangat Sam nangis. Tak lama lepas tu keluarga Naim pun sampai. Dia tak sanggup tau nak tunggu lagi lama tau. Dia ambil keputusan untuk ajak Sam ni balik Shah Alam. Sampai dekat rumah, dia tengok ramai gila orang tengah cari Saleh, tapi tak jumpa-jumpa. Habis satu rumah orang geledah. Akhirnya ada satu orang tua dekat situ minta tolong dengan seorang ustaz ni tau Ban. Dia tak ingat apa nama ustaz tu. Tapi lepas asar, barulah diorang ni semua jumpa Saleh duduk dekat atas busut belakang rumah. Yang hairannya, dah 5-6 kali orang cari kat tempat yang sama, tapi tak ada pula jumpa Saleh dekat situ. So dalam fikiran diorang ni, tak apalah, janji Saleh ni dijumpai, itu je lah yang penting. So diorang ni semua ni ambil keputusan untuk pindah dari rumah tu hari tu juga. Kebetulan masa tu dekat Seksyen 7 Shah Alam ada satu rumah untuk disewa tau. Jadi diorang ni semua pindah kat situ je. Barang-barang Naim diorang angkut sekali. Terus terang lah dia cakap, okey, memang dia ni angin gila tau tengok muka tuan rumah masa tu. Sebab tak nak bagi tahu yang rumah ni rumah keras tau, rumah berhantu. Patutlah dia suruh bayar RM50 je kan. Lepas tu tak bagi pula, bawa barang banyak-banyak. Aduh kan, betul lah kan, bunyinya macam dah tahu dah apa kejadian ni. Dia ni demam tau, 3 hari dia demam. Jenazah si Naim pula selamat dikebumikan dekat Raub Pahang. Seminggu lepas tu keadaan ni dah okey balik tau. Cuma Saleh je lah, dia ada sakit-sakit badan sikit lagi. Akhirnya dia mula tergerak hati tau nak tanya Saleh tau apa yang berlaku sebenarnya. Sebab sebelum Naim meninggal, Naim ada cakap dengan dia supaya suruh tanya Saleh satu rahsia. Rupanya masa hari pertama, masa diorang masuk rumah tu, Naim dengan Saleh ni dah buat hal. Dia pergi cangkul busuk dekat belakang rumah tu tau. Naim pula pergi kuis-kuis dengan kaki dia. Mungkin sebab tu lah kaki dia parah tau. Kemudian Saleh cerita lagi, masa malam yang diorang ni semua kena kacau tu, dia dengan Naim pun kena juga. Tapi hantu tu siap kejar diorang ni sampai dekat jalan tau. Diorang punyalah cuak sampai lari ke tengah jalan. Entah macam mana datangnya kereta tiba-tiba hentam diorang, langgar diorang. Naim ni tercampak kat tengah jalan. Dia pula tercampak dekat tepi jalan. Datang kereta lain terus linyit kaki Naim. Lepas tu Saleh kata dia tak sedar apa-apa dah. Sampailah Saleh ni dijumpai orang-orang ni dekat atas busuk tu. Yang peliknya, macam mana si Saleh ni boleh duduk atas busuk tu sedangkan dia kata dia lari dekat tengah jalan besar. Kenapa Naim seorang yang kena teruk? Akhirnya barulah dia rasa dia dapat jawapan yang sebenar. Kenapa Naim kemalangan teruk? Kenapa kaki Naim yang kena lenyit teruk? Kenapa malam tu berlaku kekacauan ni semua? Bila Saleh cerita hal ni, barulah dia dapat gambaran sebenar kenapa masalah ni berlaku kat diorang. Tapi tak lama selepas cerita hal ni dekat dia, si Saleh ni jatuh sakit. Tak tahulah sakit apa. Tapi 3 bulan lepas tu si Saleh ni pula yang meninggal. Keluarga dia sendiri pun bingung tau, sebab doktor pun tak tahu tau apa sakit Saleh sebenarnya. Tapi dia yakin kes ni ada kaitan dengan busuk yang diorang gali tu. So dia dengan geng-geng yang lain sempatlah ziarah arwah Saleh. Paling tak tahan sekali adalah Bob lah, sebab dia ni rakan sebilik. Yang diorang ni semua tak boleh lupa masa diorang ni semua menangis masa angkat jenazah Saleh. Masa tu diorang ni punya perasaan memang sedih sangat lah. Memanglah sedih kan, kawan kau meninggal kan, kawan serumah kau meninggal. So begitulah kisahnya rumah sewa RN50 yang pernah viral satu masa dulu. Ini aku cerita balik apa yang aku faham daripada apa yang ditulis. Brother ni pun dah buat pengakuan yang dia tulis cerita ni. Dia dah buat pengakuan masa dia live streaming dengan Abang Casey masa tu. Memang pada masa tu dia pelajar UiTM. Yang tu cerita dia betul. Nama karakter yang dia sebut dalam tu semua pun memang kawan-kawan dia. Brother ni ambil course script writing. Bila dah ambil course script writing, dia pun kenalah buat script writing. Cerita kisah rumah sewa RM50 SS2 Shah Alam ni, cerita ni sebenarnya memang betul. Dia berdasarkan kisah benar. Tapi dia gabungkan cerita ni dengan cerita pakcik dia.
Maksudnya kat sini, yang kisah benarnya, kisah dia cari rumah sewa tu semua benar. Cuma yang part seram tu dia campurkan sikit dengan cerita pakcik dia. Kalau korang dengar masa aku cerita tadi, ada satu kes yang dia ceritakan pasal busut, betul lah kan? Tapi sebenarnya hal tu bukanlah berlaku kat SS2. Cerita tu berlaku kat Mersing, cerita yang lain. Cuma dia masukkan dalam elemen seram yang dia tulis. Punca cerita ni tersebar adalah bila salah seorang kawan dia ambil cerita dia ni dan publish dekat sebuah blog tanpa pengetahuan dia. So dari situlah bermulanya cerita ni. Bermulanya tersebar cerita ni di seluruh antero Malaysia ni, di seluruh antero tanah air kita ni. Termasuklah aku salah seorang pendengarnya. Aku juga adalah salah seorang pendengar cerita rumah sewa RM50 SS2 Shah Alam ni. Okay, bila cerita ni dah meletup, barulah dia sedar cerita yang dia tulis ni dah tersebar. Kiranya dalam cerita ni bukanlah salah dia. Dia tak tahu pun, bukan dia yang sebarkan cerita ni. Dia tulis cerita ni untuk projek script writing dia. So member dia yang ambil kesempatan untuk pergi leak cerita ni dekat blog. Kesan daripada cerita ni, owner rumah sewa yang dia duduk tu tak dapat nak sewakan rumah sewa dia ni kat orang lain tau. Tapi bab ni, penulis ni sendiri dah pun minta maaf dekat owner tu. Yang tu urusan diorang lah. Cuma aku nak ulas sikit beberapa perkara lah. Pertama, kat member yang leak cerita tu tanpa pengetahuan si penulis ni. Cerita ni leak kat social media tau. Korang pun tahulah, social media punya spread memang cepat. Kalau benda tak ada dalam social media ni, nak publish, bagilah tahu penulisnya dulu. Kalau penulis kata okey lah, kau publish lah kan. Melainkan lah kalau kau tak kenal penulis tu, tak pun cerita tu memang dah pernah publish pun dekat dalam blog mana-mana pun, kau pick up story dia, kau kreditkan lah juga kan kat page dia ke, dekat blog dia ke, kat mana-mana lah yang kau tahulah kan. Kalau kau ambil cerita orang, kau grab cerita orang, kau bagi tahu, bagi kredit lah sikit kat orangnya. Tapi benda pun dah jadi kan, boleh buat apa. Itu yang pertama lah. Yang kedua pula pada writer. Setiap apa yang kita keluarkan kat social media ni, kadang-kadang memang meninggalkan kesan kat orang lain. Lagi-lagi pula kalau kita spesifikkan tau, nama tempat ke, nama watak tu sendiri. Sebab tu lah kadang-kadang aku sendiri pun cuba nak elakkan nama sebenar tau dalam cerita-cerita aku. Melainkan si penulis ni, orang yang bagi cerita kat aku ni, dia setuju nama dia ni nak didedahkan. Kalau tak, memang aku lebih gemar lah menggunakan nama-nama samaran, ataupun aku cuba elakkan nama tempat tu. Sebab kesan daripada cerita yang kita sampaikan ni kadang-kadang boleh mengakibatkan orang lain yang menjadi mangsa. Contohlah, aku cerita pasal tempat A ni ada hantu. Dah tentu-tentulah orang kalau terdengar cerita aku, bila dia pergi tempat A tu kan, dia akan terbayangkan apa cerita hantu yang aku cakapkan. Kita kena berhati-hatilah sebab kesan dia memang besar. So ini yang kedua. Yang ketiga pula, pada pendengar, ini pendapat aku sendirilah. Sebenarnya aku tak berapa kisah pun kalau cerita kau tu betul ke tidak ke kan. Tapi bagi aku, storyline cerita rumah sewa RM50 SS2 Shah Alam ni, storyline dia memang mantap. Walaupun hari ni penulis ni mengaku cerita tu tak betul, tapi aku tetap rasa kesan cerita tu macam pernah berlaku. Cuma aku rasa ralat sikit bila penulis ni cakap lah 2 sahabat dia tu dah meninggal. Aku harap yang tu bukan nama karakter sebenar lah. Sebab sianlah dia kan, belum mati lagi orang dah sedih pasal dia dah meninggal. So korang fikirkanlah apa yang aku cakap ni, betul ke tak betul ke. So korang fikirkanlah. Kat situ je sedikit ulasan yang aku nak sampaikan malam ni. Cerita yang aku nak ceritakan malam ni, aku cuma nak throwback balik je cerita rumah sewa RM50 SS2 Shah Alam ni, supaya kita boleh recall balik, kita boleh remind balik cerita ni kan. Apa pun pada penulis ni, aku tak tahulah betul ke atau tidak pengakuan dia pada channel Abang Casey malam tu. Kalau betul itu pengakuan dia, yang mana dah pernah tengok cerita ni, sama-sama lah kita maafkan lah brother ni. Kita anggap cerita yang disampaikan tu, walaupun mungkin bukan kisah benar, tapi anggaplah ia adalah sebuah satu hiburan. So aku tak nak cerita panjang lagi. Sebelum aku tamatkan malam mistik malam ni, seperti biasa kawan-kawan yang mana belum subscribe channel aku tu, aku minta korang rajinkan jari korang, tekan butang subscribe tu, tekan sekali butang loceng supaya korang boleh menerima notifikasi cerita aku dia akan datang. So aku tak nak bebel panjang, aku tak nak sembang panjang-panjang. Cuma kalau korang ada cerita-cerita yang bagus tu aku kongsikan, aku berbesar hati untuk terima. Aku tinggalkan juga aku punya social media account aku yang korang boleh sharekan cerita korang. Korang perlu tekan kat description aku je dah. Macam-macam aku tulis kat description aku tu. Semoga kita berjumpa lagi di malam mistik akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Goodbye. Malam mistik.